Baik, insyaAllah. Saya minta maaf ada orang ada gangguan. Saya rasa ada orang cuba blok apa namanya live video kita ni. InsyaAllah kita continue lah apa yang boleh, biiznillah semuanya. Baik, jadi kita Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi kita nak sama-sama merasakan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa berkuasa ke atas sesuatu, dan kita nak kena rasa sesungguhnya musuh-musuh tu ada kan. Tiba-tiba ada orang blok saya tak boleh nak bercakap tadi, tapi insya-Allah kita teruskanlah. Bismillah. Jadi kita patah balik tadi, kita mengatakan bahawa di dalam Islam, perkara yang pertama, kewajipan yang pertama ialah mengenal Allah. Kewajipan pertama bagi seorang manusia itu adalah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mengenal Allah ini dia bukan hanya sekadar mengenal Allah begitu, tetapi kita nak sebut bagaimana mengenal Allah itu sampai peringkat kita tidak taklid dengan orang lain. Kita tidak taklid dengan orang lain. Tadi tu saya minta maaf, tadi ada blok, tiba-tiba keluar statement kan, live video tidak dibenarkan, di blok itu mungkin ada orang nak cuba-cuba ni. Kita doalah insya-Allah noh. Jadi apabila kita menggambarkan tentang beriman kepada Allah, maknanya mesti mengenal Allah. Mengenal Allah. Sebab tu antara amal yang awal yang diperintahkan kepada kita ialah kita berfikir. Apa yang kita nak fikirkan ialah tentang kebesaran Allah. Jadi kita nak fikir tentang kebesaran Allah. Ini amalan-amalan yang kita nak ajar kepada diri kita dan anak-anak kita. Bila tengok sesuatu, maka kita melihat tentang kebesaran Allah. Dan bukan berfikir sekadar berfikir, tetapi berfikir dengan hati sekali, merasa. Hati kita merasai begitu. Kalau hati kita tidak boleh merasai, maknanya sesungguhnya kita ni masih lagi tidak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah bincang panjang ni kan. Kita review lah sikit Baik. Jadi apabila kita berfikir tentang kebesaran Allah itu, maka pada masa itu akan timbul satu perkara yang penting, iaitu perasaan kita. Perasaan kita akan mula mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mengenal Allah ini, maka kita pun mulalah menjadikan diri kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah di sini kita nak melihat bahawa sekiranya kita tidak melatih diri kita untuk kenal Allah, maka ketika itu kita akan jauh daripada Allah walaupun kita ada ilmu. Sebab ilmu kita tu akan sentiasa dihalang oleh dosa-dosa kita. Jadi sebab tu orang yang nak membersihkan hatinya tu, dia bukan hanya mentauhidkan Allah dengan teori, tetapi dia mentauhidkan Allah dengan amalan. Apa maksud mentauhidkan Allah dengan amalan? Saya bagi satu contoh. Digambarkan oleh para ulama kita yang mengkaji, iaitu digambarkan bagaimana kalau kita ingin benar-benar membersihkan hati kita, ingin benar-benar membersihkan fikiran kita, ingin benar-benar kita mendapatkan ilham, ganjaran dari sudut al-wa'iz. Wa'iz pengingat. Allah bagi peringatan pada kita. Maknanya bukan saja kita boleh mendengar, melakukan kita kata ibadah tadi, tapi Allah memberi ilham kepada kita. Min ladunni disebutnya. Antaranya disebut setengah-setengah kata min ladunni, ilmu-ilmu yang boleh kita kata menjadi yang cahaya kepada kita. Jadi Allah perintahkan kita mengenal dia, bukan hanya sekadar kita nak kenal dia, kita tahu boleh jawab soalan, boleh jawab exam, tetapi sebenarnya kita nak kenal Allah sehinggakan kita menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah, yang dengan khusus, dan kemudian kita pun cinta kepada Allah secara khusus. Macam itu. Dan sehingga akhirnya apa kebaikannya apabila Allah memberikan kepada kita kasih sayang dia, Allah akan bagi min ladunni, digambarkan sesuatu yang orang lain tak dapat. Kita tengok pokok, orang lain akan nampak pokok. Orang sains akan nampak pokok tu ada fotosintesis, warna hijau. Dia kata ni fotosintesis, ada klorofil. Orang sains akan nampak sekian, biologi, tindakan. Orang pertanian akan, ini cara pokok ni dia tumbuh macam mana. Tapi orang yang beriman, dia bukan sekadar itu.
Dia akan nampak pokok itu adalah perbuatan Allah. Dia akan nampak pokok itu adalah, di pokok itu ada sifat Allah. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Kan? Sifat-sifat Allah yang banyak. Jadi orang beriman ini bukan sahaja yang itu, dia akan nampak pokok, dia akan nampak sesuatu yang lain selain daripada pokok itu. Yang bukan sahaja kita kata sifat Allah, nama Allah, perbuatan Allah tadi, dia akan nampak Allah buka. Ini gambaran kasyaf. Allah buka. Sebagaimana yang berlaku kepada seorang daripada mereka yang berjuang pada jalan Allah, iaitu Al-Mujahid Abdul Rahman, Al-Syahid Abdul Rahman, yang merupakan salah seorang daripada pejuang Afghanistan dulu, yang dikisahkan oleh Al-Syahid Abdul Azam, yang menggambarkan bagaimana dia ni begitu dekat sehingga dia menceritakan kepada gurunya, dia mendengar pokok berzikir. Dia mendengar pokok berzikir. Kita kan tengok pokok tak nampak apa-apa, dengar pun tak dengar apa-apa, nampak pokok je. Dia melihat pokok, Allah buka dengan ilmu yang Allah beri kepada dia, akibat daripada kebersihan hatinya, akibat daripada kemurnian dia punya akidahnya. Jadi sebab itulah bila kita kenal Allah, kita nak mentauhidkan Allah, maka pada masa tak cukup bukan hanya sekadar ilmu je yang kita dah baca, tapi kita nak kena lihat, kita kena proses amal kita dalam rangka beriman mentauhidkan Allah, baru kita nampak. Kalau tidak, kita nampak Great Reset contohnya. Saya sebut Great Reset baru-baru ni. Nampak Great Reset, dia kata apalah cerita pasal Great Reset ni, kan bagus, nak betulkan ekonomi dunia, dia kata. Nak betulkan ekonomi dunia, nak bagi kita ni hilang penyakit, kan bagus. Kita kena buat sekian-sekian untuk nak buat sedangkan bila kita melihat sesuatu dengan mata hati, kita nampak rupa-rupanya ini totalitarian ni Dajjal nak menguasai ni. Di belakangnya ada kufur, di belakangnya ada musuh Islam. Kita nampak, tapi yang lain tak nampak. Ada kawan-kawan saya tak nampak, tak kira lah dia tu bergelar doktor PhD, ataupun dia bergelar doktor medical, ataupun dia seorang yang scientist, engineer, tak nampak. Hatta orang yang sosial politik, yang mengkaji politik pun tak nampak. Ini kerana apa? Kerana ada sebahagian daripada kehidupan kita ni tidak diperlihatkan oleh, tidak dibukakan oleh, kerana akibat kita masih lagi akidah kita masih tidak benar-benar berfungsi. Jadi untuk melahirkan itu, maka para ulama muhakkikin menggambarkan kepada kita bahawa kita kena menjadikan seluruh hidup kita ini sebagai apa? Sebagai mentauhidkan Allah. Maknanya kita berubudiyah, beribadah kepada Allah. Macam mana? Ini contoh. Pagi kata contoh. Nampak macam ulangan kan? Apa dia? Baik, contoh yang paling simple. Ada 4 perkara yang apabila seseorang itu melakukan perkara tersebut, maka dia akan diberikan oleh Allah ilmu yang luar biasa, kasyaf yang luar biasa, dengan kepahaman yang benar, kepahaman yang betul. Antaranya, kita nak menunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menunjukkan ni bukan kita nak tunjuk berlakon, bukan. Tapi kita nak menjadikan kehidupan kita itu benar-benar hamba Allah. Yang pertama contohnya bab makan. Bab makan. Bab makan ni ialah makan yang halal dan thayyibah contohnya. Apa maksud halal dan thayyibah? Dia bukan halal saja tapi baik. Bukan saja halal tapi baik. Contohnya apa? Contohnya kita makan. Kita makan di atas makan. Makan, kata Nabi, orang yang mukmin makan bila dia lapar. Bila dia lapar, dia makan. Ini kena praktis ni. Saya cakap ni, kita kena praktis ni. Bila lapar, baru makan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi hari ini kita makan, atas makan, atas makan, atas makan. Kita makan atau makan. Jadi halal. Halal tak? Boleh tak kita makan, lepas dah makan lagi. Sampai kenyang boleh betul kan? Boleh tak? Halal tak? Halal. Tapi tidak thayyib. Tidak thayyib. Tidak baik. Kan? Halal tapi tak baik. Makan berlebih-lebihan. Merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh. Jadi bagian makan ni pun nak mentauhidkan Allah. Itu maksud dia. Bagian makan pun kita mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, barulah dia akan membersihkan jiwa kita. Jadi bukan saja halal dan thayyibah tu kita ingat dia ayam yang kena sembelih kan, ataupun kita kata dia dipastikan bukan daging kanguru yang tak sembelih kan, daging lembu jadi daging kanguru kan, contoh kan. Tapi nak sebut sini
apabila kita makan tu, makan pun tayyiban, halalan tayyiban. Ini bau bersih hati kita untuk mentauhidkan Allah tadi. Contoh, ini amalan. Jadi hidup ini perlu mentauhidkan Allah. Ni kita nak dapat hidayah Allah ni, petunjuk Allah di akhir zaman ni, kita tak nampak ni tipu daya dia. Orang yang mentauhidkan Allah benar-benar, dia akan nampak. Ini bersihkan hati dia. Jadi halal dan thayyibah tu maknanya makan bila kita lapar. Itu nombor satu. Jadi orang Islam dimakan pun ibadah. Dimakan ibadah. Tapi jangan cakap pula lapar tu maknanya orang makan tu sekali satu pinggan je dah. Ada orang dia perlu sepinggan baru dia boleh makan, boleh berat badan dia bergegar-gegar kan. Tak boleh nak bergerak. Ada orang 2 kali sehari, ada orang 3 kali, tak apa, ikut masing-masing. Ada orang perutnya besar, ada orang perutnya kecil kan. Ada orang dia punya badannya besar, jadi badan besar dia perlu banyak sikit makannya. Itu relatif lah. Tapi nak sebut sini makan kerana Allah. Jadi orang yang makan kerana Allah, maka Allah akan mula membersihkan. Allah akan bersihkan hati dia. Allah akan bersihkan pemikiran dia. Ini contoh. Ini contoh. Jadi maknanya bila kita sebut mentauhidkan Allah, kita dah sebut tadi bahawa mengenal Allah itu perbuatan yang pertama sekali dalam agama kita ni. Yang ini adalah dari sudut pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah kita. Kan? Maka bukan saja kita nak kena kenal Allah, kita kena berfikir tentang kebesaran Allah, tetapi praktik hidup kita ni melambangkan, menggambarkan bahawa kita sedang mentauhidkan Allah. Bila kita mentauhidkan Allah, barulah Allah akan datangkan al-wa'iz. Al-wa'iz ni apa? Pengingat. Kalau benda-benda yang kita berbahaya, kita nak ambil, kita rasa macam tak sedap hati lah, contoh, itu pengingat al-wa'iz. Dan nak pergi sana rasa macam tak sedap lah, ada sesuatu yang kita rasa tak kena. Itu al-wa'iz. Ada orang gastrik kena makan. Betul, ada orang asidnya banyak dia kena makan, tak makan sakit perut kan. Itu makan, itu makanan tu makan, memang makan kerana nak menjaga diri dia kan. Baik. Begitu juga makan yang tercela ni. Makan yang tercela ni, bila kita makan lebih-lebih itu tercela lah. Allah cela dia. Sebab ada benda yang halal tapi Allah benci. Kan? Ada benda yang halal tapi Allah benci. Apa dia benda yang halal Allah benci? Contohnya, Allah menghalalkan talak. Talak ni bercerai. Bercerai ni halal. Boleh, dibenarkan, diizinkan Allah. Talak 1, talak 2, talak 3. Tapi Allah benci. Maknanya tercela. Kita ingat tak apa talak ni. Allah benci. Kalau dah tak boleh sangat, barulah kita bercerai, berpisah. Ini hari ni berpisah dulu, berfikir. Lepaskan talak dulu, buat fikir hari ni kan. Contoh benda yang halal tapi Allah benci. Betul tak makan? Halal makan ni, makannya halal. Tapi bila kita makan perkara yang melanggar sunnah, maka dia tercela. Dia menjadi tercela. Jadi masa bila kita boleh makan 2 kali 3 kali ni, contohnya ketika tiba-tiba ada tetamu datang. Dah habis makan, tiba-tiba ada tetamu datang. Assalamualaikum kata. Jadi kita pun nak hidang makanan kat dia kan. Kalau kita tak makan kan, sekali tetamu pun segan nak makan, kita pun makanlah sama dia. Itu tak apa. Menghormati tetamu. Ataupun kita boleh bertandang ke tempat lain, ke rumah orang. Tiba-tiba orang hidang makanan, kita baru lepas makan, orang hidang makanan. Tak apa, makan. Yang ini tidak tercela. Ini tidak tercela. Yang tercela ni bila kita makan atas makan. Makan atas makan. Kenapa? Nafsu, bukan kerana Allah. Sebab tu orang yang tidak menjaga makanan dia, nak makan ni pun dalam rangka nak berubudiah kepada Allah. Nak makan pun dalam rangka nak mentauhidkan Allah. Nampak tak? Ini kita kata orang al-mahdiyin, orang di akhir zaman, orang yang mendapat hidayah Allah ni, sampai peringkat makan pun jaga. Sebab tu kadang-kadang orang tanya, Ustaz kenapa Ustaz perut boncit-boncit? Banyak Ustaz perut boncit-boncit. Ustaz pun kata macam mana saya tak boncit perut saya. Habis ceramah orang hidang kari kambing. Kan tak makan, orang terasa hati. Kan terasa hati pula, dah masak semua, makanlah sampai so'oh itu. Syaba'an, sampai penuh perut kan. Ustaz, boleh makan, tapi janganlah makan sampai penuh perut kan. Dah makan tadi. Tapi makan tak apa, menghormati tamu tak apa, makan. Baik, ini contoh. Jadi yang pertama sekali, ubudiah kita, nak jaga hati kita, fikiran kita dalam nak mengenali Allah, beriman dengan Allah, mentauhidkan Allah. Kita tengok nombor 1, makan kita.
Sebab tu ini salah satu sebab arkanul mujahadah. Rukun-rukun mujahadah salah satunya menjaga makan. Menjaga makan, benda yang kita makan halal dan thayyibah. Halal dan baik. Yang kedua, cara makan tu pun halal dan baik juga. Ini contoh nombor satu, mentauhidkan Allah. Nombor dua, ialah bahagian kita tidur. Orang yang beriman, orang yang mentauhidkan Allah, dia jaga tidur pun ibadah. Jangan tengok semayang je ibadah. Tidur pun ibadah. Tidur macam mana? Dia tidur apabila dia mengantuk. Dia perlukan tidur, dia tidur. Maknanya dia kurang tidur. Kenapa dia kurang tidur? Bukan tengok movie. Dia kurang tidur bukan main game. Dia kurang tidur bukan buat benda yang sia-sia. Dia kurang tidur kerana dia banyak membaca Quran, berzikir pada Allah, berjihad, berdakwah, pergi sana sini, menjaga keharian. Dia tidur masa bila tidur? Tidur masa bila perlu tidur saja. Ini orang yang menjadikan tidur pun sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidur bila perlu, tidur sedikit. Malam-malam dia tidur, dia bangun malam. Kenapa dia bangun malam? Sebab Allah Taala memanggil dia sepertiga malam yang akhir. Allah panggil dia, bangunlah, bertaubatlah kamu kepada aku, kata Allah. Kurang lebih gitulah kita kata gambarannya. Bukanlah Allah sebut ke kita begitu, tapi nak sebut ni dipandangkan, digambarkan Rasulullah SAW, Allah turun ke langit dunia. Jangan kita bayangkan pula macam kita naik lift turun ke bawah, bukan. Itu maknanya kita menjasadkan pula Allah, itu syirik. Jadi kita bayangkanlah bahawa malam tu Allah melihat kita tidur dalam aircon, dalam kipas, dengan selimut yang sedap, bantal yang empuk, tilam yang bertingkat-tingkat sampai 14 inci tilamnya. Tilam aja 14 inci. Kan? Ada tilam sampai 16 inci pun ada. Bila tidur tu tak rasa apa dah. Rasa macam atas awan-awan aja. Jadi kita tidur, Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya memerhatikan kita. Engkau ni hamba nafsu ke? Engkau ni hamba Allah, hamba aku. Maka kalau kita hamba nafsu, teruskan tidur. Teruskan tidur. Kalau kita hamba Allah, kita mentauhidkan Allah, beriman pada Allah, bangun, bertaubat pada Allah. Malam, sepertiga malam yang akhir. Jadi kita nak tengok hari ini, tidur pun ibadah. Ini maksud beriman kepada Allah, maksud mengenal Allah. Kita kenal Allah Tuhan kita, dan kita kenal Allah SWT merupakan Rabb kita, ilah kita tadi. Kita nak menghambakan diri kepada dia, berubudiah pada dia, maka tidur pun ibadah. Tidur pun ibadah. Ini Al-Mahdiyin ni macam gitu. Al-Mahdiyin ni macam itu. Yang kedua, tidur sedikit. Bukan tidur sedikit sebab tengok bola. Liverpool lawan apa? Lawan apa-apalah, Barcelona ke apa ke kan. Saya tidur sikit tapi sebab tengok bola. Saya tidur sikit tapi